Selepas berhempas pulas jawab peperiksaan SPM nanti, nak pergi mana lepas ni? Kita akan terokai bagaimana merancang dan cari maklumat yang diperlukan supaya kita boleh lengkapkan pelan kewangan kita sebelum meninggalkan alam persekolahan. Untuk cikgu-cikgu yang ingin bantu anak murid merancang dan menghasilkan pelan kewangan juga, episod ini untuk anda. Episod ini juga sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran bagi topik-topik yang tertera pada skrin sekarang ini. Biasanya, lepas SPM akan ada beberapa jalan untuk melanjutkan pelajaran ke pendidikan tinggi. Pra-University, Foundation, A-Level, Matrikulasi, Sijil dan Diploma. Kemudian, ijazah sarjana muda atau kita panggil degree sebelum memulakan langkah ke alam pekerjaan. Menurut laporan kajian pengesanan graduan terbaru tahun 2018, 48% graduan membiayai pengajian mereka dengan PTPTN, 25% dengan pembiayaan sendiri, 10% melalui pembiayaan MARA, 11% terima beasiswa daripada pelbagai penaja seperti KPM, JPA dan Yayasan Negeri dan lain-lain. Sebelum mulakan pengajian dan pilih apa jenis sumber pembiayaan yang sesuai, kenalah tahu jenis kursus dan universiti mana nak pergi. Betul tak? Ada banyak pilihan, tapi jangan pening. Ikut 5 langkah mudah ini sebagai langkah pertama untuk kenal pasti kos dan sumber pembiayaan pendidikan tinggi. Pertama, mulakan perancangan dengan titik akhir. Nak tahu kena belajar apa? Kena kenal pasti nak kerja apa dahulu. Contohnya, nak jadi jurutera buat kereta. Kemudian, cari maklumat tentang apa jenis kelayakan dan kemahiran yang diperlukan. Tahu nak cari di mana? Cuba cari iklan-iklan jawatan kosong jurutera pembuatan dari industri yang hasilkan kereta dalam talian dan tengok apa yang diperlukan untuk jawatan tersebut. Macam iklan ni, majikan nak calon yang ada ijazah sarjana muda atau diploma lepas ijazah atau ijazah sarjana profesional kejuruteraan mekanikal. Lepas tu, kenal pasti institusi pendidikan yang menawarkan kursus dan kemahiran yang diperlukan untuk kerjaya pilihan tadi. Cuba buat carian sikit. Kebanyakan universiti awam, separa swasta dan swasta ada tawarkan kejuruteraan mekanikal ni. Semak di laman web universiti dengan ketahui berapa agaknya kos untuk kursus ni. Langkah keempat, ketahui sumber kewangan yang boleh diguna untuk biayai pengajian tinggi. Ada banyak sumber. Contohnya, skim PTPTN, beasiswa seperti beasiswa yang di Pertuan Agong, beasiswa syarikat seperti Maybank, pinjaman, bantuan kewangan pelajar kolej atau universiti, bantuan pendidikan tinggi MARA dan sebagainya. Sekarang, tetapkan matlamat dan strategi kewangan. Memandangkan dana yang diperlukan untuk kursus kejuruteraan di universiti awam adalah antara RM8,000 hingga RM13,000. Boleh mula cari bantuan atau beasiswa yang sesuai dan teliti syarat permohonan. Atau boleh mula menabung dengan target dana pengajian tadi dari sekarang. Dah habis pun 5 langkah mudah merancang dana pengajian tinggi. Ada lagi kos-kos lain yang biasanya kita terlepas pandang. Kita bahagikan perbelanjaan ini kepada 2 keperluan, iaitu keperluan belajar dan keperluan hidup. Antara perbelanjaan untuk keperluan belajar ialah komputer, komputer riba, perisian berkaitan, peralatan, buku rujukan, kos cetakan, fotokopi, internet dan sebagainya. Keperluan hidup pula contohnya sewa rumah, yuran asrama, kos makan, tambang kenderaan dan kos-kos lain. Kita sudah ada 5 langkah pertama untuk merancang dana pengajian lepas SPM dan juga tahu serba sedikit ada kos-kos belajar dan hidup yang juga perlu ditambah. Nak dapatkan maklumat, kami cadangkan cuba bercakap dan temu ramah sikit
ahli keluarga atau kenalan yang sekarang di pengajian tinggi atau baru sahaja tamat. Mana tahu ada tip kewangan yang dikongsi bersama. Semoga berjaya!